Baiklah semua, tugasan ini akan menentukan 40% daripada markah keseluruhan. Okey, saya harap kamu semua dapat menyiapkan dengan serius atau ada jalan lain. Aku dengar tadi cari jalan lain. Maksudnya kalau ada duit senang cerita. Ya betul-betul maksudnya begitu ke? Entahlah, tapi yang saya dengar macam itulah. Bayar, siap. Tidak perlu buat assignment. Itu tak betul ya Sabrina. Kita datang sini untuk belajar, bukan beli markah. Zaman sekarang saya pakai idealism. Semua orang mau cepat lulus, mau menjaga pointer, mau dapat beasiswa. Saya tak minta tugasan yang sempurna. Tapi saya tahu beza pelajar yang rajin atau mahu keputusan saja. Dan kadang-kadang kita boleh berbincang. Kalau aku gagal, aku hilang beasiswa. Maya, aku dah habis duit untuk semester ni. Tapi kalau kau bayar, kau bukan lagi mangsa. Kau sebahagian daripada masalah ni. Farah Nadia, saya harap awak tak kecewakan saya lah untuk tugasan kali ini. Awak adalah salah seorang pelajar harapan, bukan? Okey. Saya akan tunggu keputusan kamu dan ada alternatif lain. Deadline minggu depan tau. Kau masih ada rasa. Kita buat tugasan tu sama-sama. Jangan masuk perangkap dia. Tapi kalau aku gagal, aku hilang semuanya. Aina, kita tengok ni. Padam nombor tu sekarang. Kalau kau balas, aku tak boleh tolong kau lagi. Tak tahulah Aina. Aku betul-betul tak tahu. Puan Haslina, saya dah semak markah akhir semester lepas. Ada yang pelik? Pelik macam mana, doktor? Ada pelajar yang naik beroket 30-40 markah dalam masa 2 minggu. Sedangkan kedatangan pun tak ada rekod. Macam mana boleh dapat A? Kadang-kadang pelajar ni dia buat error markah. Lepas tu ada yang kemukakan surat sokongan, ada juga yang jumpa syarat terus. Kita ni tak boleh terus persoalkan keputusan akademik diorang. Kita ni bukan dalam posisi nak soal pasal integriti bersyarah. Saya bukan apa Puan Haslina, tapi nama Dr. Sofiani muncul dalam senarai itu hampir setiap kali. Pelajar-pelajar ni pun semuanya dari kursus beliau. Julia, awak ni kan masih baru dekat bahagian ni. Saya nasihatkan awak untuk hati-hati. Dalam dunia akademik ni, terlalu banyak yang tersembunyi di sebalik laporan rasmi. Kadang-kadang, niat baik pun boleh diorang tengok jadi pengkhianatan oleh pihak atasan. Dan kalau kita terus berdiam, siapa yang lindungi pelajar-pelajar kita? Mereka datang dari kampung. Ada yang bergadai demi belajar, mereka pun tak tahu permainan ini. Jaga batas, doktor. Sistem ni dah lama berjalan. Tak semua orang mampu lawan arus. Kalau awak lawan, pastikan awak sedia tanggung risiko. Saya cuma mahu kebenaran. Saya pernah jadi pelajar juga. Saya tahu perasaan takut gagal walaupun dah berusaha. Tapi kalau ada yang manipulasi, itu jenayah. Saya pun pernah cuba dulu buat laporan. Tapi saya sendiri kena tukar bahagian. Surat amaran. Semua bukti hilang. Pelajar tu kena drop dari universiti. Awak fikir saya tak peduli ke?
Kenapa tak ada siapa yang tahu? Sebab dalam sistem ni, siapa yang cuba bersuara, dia orang kena isukan dulu. Okey, kalau begitu, saya akan pastikan suara itu tak padam. Kali ini kita mesti betulkan bersama. Okey. Kalau awak bersedia, saya ada simpan satu bukti. Tapi bukti lama lah. Kena bijak lah. Hati-hati tau. Kalau tak ikut, awak akan gagal. Bukan awak terpandai, tapi sebab saya nak awak belajar erti dunia sebenar. Itu yang dia selalu cakap. Kalau tak ikut, gagal. Kalau nak berjaya, kena tahu bayar harga. Dan yang lebih menyedihkan, bukan semua pelajar rela. Ada yang terpaksa antara maruah dan masa depan. Ramai terpaksa memilih untuk hilang satu demi menyelamatkan yang lain. Kami memandang serius isu ini. Arahan siasatan dalaman telah dikeluarkan serta-merta dan kami sedang menyemak kembali prosedur kawalan akademik di semua institusi pendidikan tinggi. Kami pun tak sangka perkara ini boleh berlaku. Kami datang sini memang untuk belajar, tapi kami rasa sistem sekarang pun dah tak adil. Dr. Sofia Arifin. Ya, saya. Anda ditahan di bawah Seksyen 17B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atas tuduhan menerima rasuah semasa menjabat jawatan awam sebagai pensyarah kanan. Saya hanya beri apa yang mereka tawarkan. Siapa je yang nak belajar betul-betul zaman sekarang? Jadi, saya hanya memberi jalan pada mereka. Nada awak tidak akan mengubah segala kesalahan. Tugas kita ialah menjaga integriti, bukan untuk menjualnya untuk orang yang mampu bayar. Integriti dalam sistem ini. Saya bukan satu-satunya. Dan kerana itu, kita mulakan dari awal. Selamat malam. Seorang pensyarah kanan di sebuah universiti awam terkemuka ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM petang tadi selepas dipercayai terlibat dalam aktiviti rasuah akademik melibatkan pelajarnya. Tertuduh Dr. Sofia Arifin yang sebelum ini pernah menerima anugerah pensyarah cemerlang disyaki menerima wang tunai sebagai pertukaran untuk markah tinggi. Sumber memaklumkan kegiatan ini dipercayai telah berlaku secara sistematik sejak hampir 2 tahun lalu dan melibatkan sekurang-kurangnya 35 pelajar dari pelbagai fakulti. Menurut kenyataan SPRM, suspek dipercayai menggunakan kuasa akademik untuk memanipulasikan sistem penilaian pelajar. Siasatan turut memfokus kepada kemungkinan pembabitan pihak pentadbiran atau kaki tangan lain yang bersekongkol dalam jenayah ini. Pihak SPRM meminta mana-mana individu yang mempunyai maklumat tambahan berhubung kes ini untuk tampil membantu siasatan. Orang ramai juga diingatkan agar tidak menyebarkan spekulasi yang boleh mengganggu proses undang-undang. Ini bukan kes terpencil, ia adalah isyarat bahawa rasuah boleh berlaku di mana-mana termasuk di institusi ilmu. TV3 akan mengikuti perkembangan kes ini dari semasa ke semasa.